Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, tahniah kerana menonton and thank you. Tahniah kerana awak ada usaha untuk menjayakan diri awak sendiri ya. Kalau sesuatu yang awak tak faham dalam matematik tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke, you can just refer to my channel. Tengok tajuk mana sebab ujian pun dah dekat ya. It's not so important untuk awak kejar ujian tu, tapi ujian tu akan menunjukkan bahawa awak faham atau tidak sesuatu topik ya. Dan yang paling penting, bila awak faham, asas awak dah terbina. So semakin awak meningkat dari form 2, form 3, form 4, form 5, makin benda tu disusun supaya awak makin faham, makin advance, makin maju yang awak pelajari. Bila asas awak kuat untuk SPM, kan itu menentukan keputusan SPM. Dan yang pentingnya adalah nanti awak boleh mengikut kerjaya ataupun kerja-kerja yang awak minat berdasarkan kemampuan awak dalam pelajaran. Okay, so that's why it's important for you to upgrade yourself, tingkatkan diri ya untuk faham. Sebab misalnya memang diakui banyak orang yang rasa susah matematik dan sains, tapi dengan usaha insya-Allah boleh diatasi. Okay, so thank you for watching, and also please subscribe kalau belum subscribe, and spread to your friends. Ilmu ni lagi kita share, lagi banyak datang kat kita insya-Allah. Yakin je dengan Allah. Okay, yang seterusnya betulkan niat belajar lillah ta'ala, dan also have to have this book in front of you. Kita dah bab ke-11 ya, kita dah menghala ke hujungnya. Bab 11 ni pun kita dah 11.5, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Ketiga-tiga kita dah belajar sebagai isometri. So mungkin tak faham apa pula isometri ni. Kita akan lihat yang 11.5.1 ni akan menerangkan tentang tajuk bab ni, transformasi isometri. Okey, so kita lihat gambar rajah dulu ya. Kita lihat objek dia warna purple kan, yang segitiga tu. Kemudian dia boleh ada paksi pantulan, dia akan dipantulkan ke image 2. Image 2. Okey, image 2 ke image 1 boleh dipantulkan paksi dia lain pula. Okey, so kita dapati juga untuk objek yang purple tadi boleh diputarkan menjadi image 3. Ya. Okey, so kita lihat apa yang ditulis di sini. Anda telah mempelajari transformasi bagi pertama translasi, kedua pantulan, ketiga putaran bagi suatu objek. Masing-masing mempunyai sifat tertentu. Cara dia dah belajar kan, translasi macam mana, pantulan macam mana, putaran macam mana. Perhatikan rajah di sebelah. Dapatkah anda mengenali transformasi bagi image 1? Okey, image 1 daripada objek adalah perhatikan rajah sebelah. Dapatkah anda mengenali transformasi bagi image 1, image 2 dan image 3? Saya dah sebut tadi sebenarnya. Ya, kita dapati image 2 adalah daripada paksi pantulan tu. Image 3 adalah daripada translasi. Image 1 adalah daripada pusat putaran. Ya, pusat putaran. Dia pusing ya. Okey, dia purple jadi image 1. Apakah yang boleh anda kaitkan dengan jarak di antara objek dengan image? So objek dengan image bergantung pada dia punya transformasi, sama ada translasi, pantulan dan putaran. Objek dengan image dia, kita akan dapati setiap bucu tu dia akan sama pergerakan dia ya, berdasarkan apa yang dikehendaki, translasi, pantulan atau putaran. Jika objek diputarkan kepada suatu image yang sentiasa kongruent, dah setengah tu tak faham apa kongruent tu. Kongruent itu adalah sama lah nanti, kongruent ya, maka itu merupakan suatu isometri ya. Kalau jadi yang lain tapi sama, kongruent dari segi bentuk dan saiz, itu adalah satu isometri. So isometri ialah suatu transformasi. Isometri, saya ulang, ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Sama je jarak daripada objek asal ya, setiap titik. Sebab kalau segitiga tu, setiap bucu segitiga tu lah. Transformasi isometri akan mengekalkan apa tadi? Bentuk dan saiz asal objek. Sebab nanti bila form 3 awak belajar, dia membesar, dia mengecil pula. Ini dia cuma ubah tempat.
Okey, kita lihat contoh 24. Antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan image isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri. Okey, objek dia yang orange sebelah kiri kan. Okey, A itu adalah apa? Tentulah pantulan, ada garis tengah-tengah dia. Dia tak buat lah, tapi awak patut cap. Sebab apa dia asimetri? Sebab bentuk dan saiz yang sama. Okey, B tentulah bukan, kecil pula tiba-tiba kan. Rajah B bukan image asimetri kerana saiznya tidak sama. C pula bukan asimetri sebab bentuk dia lain, saiznya pun tak sama. Dua-dua tak dipenuhi. So cuma A sahaja yang asimetri. Okey, so tadi kita boleh nampak sama ada translasi ke, pantulan ke, putaran ke. Kita dapati dia asimetri apabila dia melalui dia punya syarat-syarat untuk sama ada translasi, pantulan ataupun putaran. Okey, kita seterusnya ke muka surat sebelah, iaitu kita lihat page 231, kita lihat 11.5.2 hubungan asimetri kekongruenan. Tadi saya sebut bahasa biasa kongruennya sama lah. Sama kan? Tapi nak lebih khusus kita lihat sini, perhatikan objek berwarna ungu. Okey, warna ungu belah kanan sekali kan. Bolehkah anda menyatakan image yang kongruen di bawah suatu transformasi pantulan? Sama tak dengan yang orange? Tak kan? Sama tak dengan yang hijau? Tak. Dia cuma sama dengan yang sebelah je saja, yang warna brown. Warna brown ya. Okey, dapatkah anda tentukan paksi pantulan bagi transformasi asimetri ini? Kita tahu dah, purple ni kepada brown ni adalah pantulan. Dia sebelah-sebelah. Dia macam ni je. Straight je. Antara dua bucu tu. Okey. Kita tengok imbas kembali. Kita standard pembelajaran menerangkan hubungan antara asimetri kekongruenan. So dia kongruen sama sebab dia adalah hasil yang purple dan brown tu adalah hasil pantulan. Okey, imbas kembali dua rajah adalah kongruen jika bentuk dan saiz adalah sama. Saya tekankan tu banyak kali. So kongruen sebab dia sama. Tapi kena sama apa? Bentuk dan saiz. Okey, ABC dan KLM adalah kongruen di bawah suatu translasi. Translasi apa agak-agaknya? Translasi ABC kepada KLM adalah translasi pula. Transformasinya adalah translasi kan? Dia gerak X je, Y dia sama je. Okey, so rancangan minda kita tinggalkan. Kita lihat terus ataupun kita buat jugalah rancangan minda ni. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti perkaitan antara asimetri dan kekongruenan. Dia suruh kena kita suris dan pembaris. Kita tengok aja, kita boleh cuba agak ya. Langkah pertama, perhatikan gambar rajah di atas. Q adalah objek. Mana objek? Yang hijau ya. Q adalah objek kepada image. Dua, dia suruh bersama mengarahkan kena pasti image yang kongruen. Mana kongruen? Nampak sangat A bukan? Sebab Q tu macam tambah. Okey, A adalah bentuk L. Okey, adakah B kongruen? Tentulah. Sebab B adalah bentuk tambah tu. Tu rasa-rasa translasi ke, pantulan ke, putaran. It should be translasi boleh, pantulan pun boleh. Tengah-tengah tu kan. Antara Satah kata sendu, dia tengah-tengah ya. Pantulan boleh dan putaran pun boleh. Dia pusing dekat pusatnya adalah asalan kosong-kosong. Adalah 180 darjah ya. Ikut arah jam boleh, lawat arah jam boleh. Okey, perbincangan jika image A dan C bukan kongruen, A dan C. Okey, A dan C bukan kongruen, adakah image tu boleh dikaitkan suatu asimetri? Tentulah tidak. Kongruen kita sama. Dua, apakah perkaitan antara asimetri dengan kekongruenan? Dia adalah kongruen, asimetri dengan kongruen hubungannya adalah kita tengok yang kuning di bawah. Ya, kita faham. Di bawah suatu isometri, that means sama ada translasi, pantulan ataupun putaran, objek dan image mesti apa? Sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan image adalah kongruen. Because sama bentuk sama saiz, dia kongruen lah. Asimetri ialah transformasi. Okey, apa asimetri? Transformasi yang image-nya kongruen dengan objek. Sama dengan objek. Dia transformasi sebab dia bergerak. Caranya tiga tadi. Translasi, pantulan ataupun putaran. Okey, kita lihat contoh 25.
objek A, B, C dan D adalah kongruent. So sama bentuk sama saiz kan. Nyatakan isometri yang manakah A, objek A kepada objek B. Objek dia A, dia pergi kepada B. Boleh tak itu translasi? Cek satu-satu. Tak boleh kan? Okey, boleh tak dia pantulan? Pun tak boleh. That means dia adalah putaran. Okey, kemudian B, objek A kepada objek C. Boleh tak dia translasi? Terus nampak. Dia gerak ke kanan, dia turun bawah. Translasi. Kemudian C, objek A kepada objek D. Kan? Dia pantulan pada garis apa? Y sama dengan 4. Cermin di tengah-tengah antara A dengan D. Kita lihat seterusnya 11.5.3 penyelesaian masalah. Apabila menamakan poligon yang kongruent. Poligon ni nama dia apa? Trapezium ya. Form 1 dah belajar ya. Tertib huruf mesti berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Sisi 4 A, B, C, D dan sisi 4 S, R, Q, P adalah kongruent. Sama ya. Poligon yang kongruent. Okey, itu bukan translasi. Itu bukan pantulan. Kemungkinan dia adalah putaran. Yes, putaran. Q pergi A pergi S, B pergi R. Okey, kemudian C pergi Q, D pergi P. Itu adalah putaran ya. Tak syaiq cuba buat bentuk tu pusing kan. Buat bentuk tu atas kertas gunting, cuba pusing. Betul tak? Okey, contoh 26 dalam rajah sebelah ABCD ialah image bagi PQCS. So that means ini nampak gaya dia adalah pantulan kan, tengah-tengah melalui isi kan. Okey, PQS di bawah satu isometri diberi DCS ialah garis lurus. Hitung sudut PQC. Ada setengah student ni macam mana nak kira ni. Tenang je, insya-Allah. So you have this shape. Ini adalah trapezium. Ini adalah trapezium bagi 90 sini, 90 sini, 90 sini. This is DCS dan kita ada AB, QP dan kita ada 50 darjah. Dia minta sudut apa? Dia minta sudut PQC. Dia nak ini. Okey, so ni garis lurus senang lah. Dia garis lurus 180. So belah sini 180. Okey, 180 tolak 50. Saya namakan ni apa? X. Okey, X adalah 180 tolak 50 bagi 2. So becomes 130 bagi 2 becomes 65. So ini 65. Bila dah ada X 65, ini X ya. Okey, nak cari ni segi 4 pula kan. Okey, bila segi 4 sudut PQC adalah segi 4 adalah 360. Tolak dua-dua ni ialah 180, 90 tolak 65. So awak akan ada 180 tolak 65 menjadi 5 jadi 115. Nampaklah. Sebab kita tahu dia kongruent. Okey, dia kata isometri, so dia kongruent. Okey, so 11.5. Okey. Satu, A tu isometri tak? Bentuk sama tak? Nampak tak sama kan? Tak, bentuk tak sama, so bukan isometri. B isometri tak? Lain. Yang belah kiri tu arrow je, belah kanan ada pula dia punya pengikut dua ekor tu belakang tu. So bukan. C, cuba kira kotak. Tengok yang flat bawah tu, yang horizontal ataupun yang mengufuk tu apa kotak? 1 2 3 4 5 6. Yang menegak 1 2 3 4 5 6. Setakat ni betul. Okey, daripada kemuncak yang tidur tu ke kemuncak ke bawah 3 kotak. Tengok belah kiri 3 kotak juga. So ya, kongruent. D pula nampak pun tahu ni kongruent kan? Ni pantulan kan?
Okey, so 2. Tentukan sama ada transformasi berikut merupakan satu isometri. Suatu pantulan diikuti suatu pantulan. Dah pantul sekali lagi. Isometri. Ya. B, suatu translasi. Suatu translasi adalah isometri. Mesti sama. Okey, C, suatu putaran secara berturut-turut. Yes, isometri juga. Sebab bila diputar benda yang sama bentuk, sama saiz lah tu. 3. Dalam rajah sebelah A, B dan C ialah imej bagi P. Bagi objek P, A, B dan C. Objek ni P ya. Nyatakan jenis transformasi. So, P pergi A. Sebab P objek dia. Jelas is translasi kan. Apa translasi dia? Translasi dia pos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif 6. Positif lah 6 terus ya. Braket tinggi sebab translasi ya. 6. Kemudian dia naik satu kotak so that means 1, 6, 1. Okey, kemudian B daripada P nampak dia adalah it couldn't be pantulan, it has to be putaran ya. P bagi B adalah putaran. Dia pusing. Okey. C senanglah, P pada C adalah terus pantulan. Ada garis antara tu. Okey, 4 rajah di sebelah menunjukkan beberapa bentuk. Nyatakan bentuk yang kongruen. Mana kongruen? Kongruen nampak macam sama semua. Okey, tapi awak kena check dia punya, selalu cari yang sedang kira kotak tu, macam tu. Yang untuk K tu kita ada 3 kotak kan? 3 kotak yang tu. Okey, so check L 3 kotak juga, M ada tak 3 kotak macam tu? Okey, ada 3 kotak ke? Yes, 3 kotak ya. Yang tegak tu. N bukan. Tengok tu, dia sampai 4 kotak. K, L, M tu asimetri setakat ni. Cuma K dengan L, selain 3 kotak, kita check 3 kotak, kemudian dekat kotak bucu, daripada bucu kotak K tu kepada satu bucu 2 kotak ya. So L pun 2 kotak. Okey, K kepada bucu atas, K 2 kotak, K L kepada bucu atas tidak. Ya, 2 kotak juga. Okey, kita kira kotak tau. Kemudian K kepada bucu kiri, dia saya ingat sikit, KL kepada bucu kiri. Okey, so L adalah isometri ya. Kongruen adalah kongruen. Okey, M pula, M tadi pasti tak kan, sebab yang straight tu 4 kotak, yang lain semua 3. M 3 kotak betul. So M ni kepada kemuncak 2 sama. Kemungkinan K pada L tadi adalah putaran ya. Saya rasa K pada M ni translasi. Kita kira lah translasi boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so itu kepada bawah. 7. Kemudian turun. 1, 2, 3, 4, 5. So 7 negatif 5. Cuba tengok bucu lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian turun 1, 2, 7. Turun 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa macam salah je pula. Sama tak? Kita senang nak banding translasi sama tak? Yang menegak 3 betul, ke atas 2 kotak betul, ke kanan 2 kotak betul. So K dan M adalah kongruen. Okey, kotak je. Yang tadi saya kira kotak apa? K tadi saya start dengan yang ini. 1, 2, 3. Ya. Kemudian dia ada macam tu. Kira kotak je. Kemudian K kepada kotak ni adalah 2 kotak. Okey. Dan ke atas pun ni K kan, pun 2 kotak. Okey, kemudian di sana berapa kotak? Tengok kotak dia, kita bilang. Sebab kadang-kadang kita nampak macam dia kongruen. Bila tengok tu, bila kira kotak tak betul.
Okey, dalam rajah di sebelah segitiga ABC ialah image bagi segitiga BCD. Okey, kanan dan kiri adalah image dia. So that means ini pantulan kan? Pantulan garis BC ya, dia punya paksi pantulan. Di bawah satu transformasi asimetri. Hitung nilai X. Sebab dia sama kiri kanan. Okey, how to calculate this? Kalau nak cuba, awak pausekan kejap video tu, kemudian cuba dan tengok sama tak ya. Sebab it's good for you to try dulu sebenarnya. Tapi kalau dalam kelas saya boleh bagi masa, ada student ni tak ada. Okey, kita ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okey, kita ada A, B, C ni, C dengan C di atas dengan D sebab nak buat ni X, takut kan confuse. Ini 35 ini dan ini adalah 15. So that means sebab dia congruent, dia cakap congruent simetri. Transformasi asimetri, so congruent. That means 35, ini pun 35. Bila 35, boleh cari tak sini? Ha? Ini adalah apa tadi? 15 dengan 35. 15 tambah 35 menjadi 10, 1, 3, 4, 5, 50. Bila 50, segitiga adalah 180. So belah sini 180 tolak 50 menjadi 130 belah sini. Sini pun 130. So satu pusingan 360. X adalah 360. Satu pusingan tolak ini ialah 260. So menjadi 0, 0, 100. X adalah 100. Senang je kan? Walaupun dia buat otak pink tu. Okey, untuk bab ni the last part 11.6 simetri putaran. Betul ke the last part? Latihan banyak lagi ni aku nak buat. Okey, yes, last part. Simetri putaran ya, 11.6.1. Bila cakap simetri putaran, the word putar tu tahu dah lah, pusing kan? Okey, suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran. Dia putar-putar-putar pun sama. Ya, walaupun kurang daripada satu putaran. Okey, kita tinggalkan rancangan minda. Kita lihat gambar kuning, kotak kuning kat bawah. Okey, bentuk ABC bawah sekali ya. Nah, kotak kuning itu adalah segitiga sama. Dia boleh pusing jadi yang belah kanan. Betul tak? Dia pusing ya. Simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk. Kita dah belajar tu ya. Antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau image yang diputarkan kurang daripada 360. That means tak sampai 360. Kalau 360 patah balik tempat asal. Suatu titik tetap bentuknya masih kelihatan sama. Sebab segitiga sama kaki tu, sama sisi, pusing macam mana pun, dia akan bentuk dia sama. Okay, so now kita lihat page 235. Contoh 27, kenal pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Kalau A tu kita pusing macam pusing ke atas, pusing ke atas dan kemudian pusing straight atau pusing ke bawah, adakah dia punya simetri putaran? Bila kau pusing mama, jadi bukan lain lah, sebab bentuknya sendiri adalah mula macam ni, kemudian macam ni, kemudian macam ni dan macam ni. Susah terangkan. Tapi it is not. Tapi kalau B, awak boleh pusing di mana pun dia sama. Ya. Kalau C, kita dapati tak, sebab ada satu yang terpanjang ke atas tu. Pusing tak sama. Okey, antara panjang pula ada yang antara panjang yang tercacat dua tu satu je. Ada yang ada belah kiri pula kita ada 3. So dia tak boleh. Dia bukan tak ada simetri putaran. Kalau tadi kita berarti tak banyak lah. Kalau yang ABC tadi, kalau B pun banyak sangat pasti putaran dia. Kita ada, kita kira berapa bilah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pasti putaran. A tak ada, C tak ada. Sebab bentuk dia tak simetri. Nama pun simetri. Simetri dia kan sama balik kan. Okey, 11.6.2 peringkat simetri putaran bagi objek.
Okey, bilangan imej yang boleh dihasilkan daripada suatu pusat putaran yang sama dan menjadi seperti objek asal. Dia mesti objek asal. Adalah dinamakan peringkat simetri putaran. Peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri suatu objek. Cuba tengok gambar yang purple tu, gambar terus ya. So kita dapati yang kotak purple gelap tu, okey, dia boleh pusing macam belah kanan tu. Okey, dan yang segitiga sama kaki yang purple muda pun dia boleh pusing. Okey, so kita lihat peringkat yang kuning terus kat bawah ya. Peringkat simetri putaran ialah bilangan kali, berapa kali maksudnya sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri. Balik-balik bentuk tu, tak tukar bentuk dalam satu putaran lengkap. Bila dia pusing, sama je. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. So berapa banyak adalah bergantung pada paksi simetri. Dia akan sama. Paksi simetri putaran dengan paksi simetri sama. Contohnya segitiga kan. Okay, segitiga sama sisi ya. Okay, so dia paksi simetri ingat belajar masa form 1. That means lipat dia tu belah sini ya. So satu kan, yang ni. Ini satu lagi. Dua kan. Ini satu lagi. Tiga kan. Kalau kita pusing pun, ini jatuh sini, ini jatuh sini. Okey, kita boleh tiga juga paksi putaran. Simetri putaran. Paksi simetri tiga, dia paksi putaran pun adalah tiga. Okey, bentuk ni segi empat sama. Paksi simetri dia satu, dua, tiga, empat. Paksi putaran paksi simetri putaran pun ada 4. Dia sama. Okey, page 236. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. So A tu kita ada poligon 5 sisi. A tu dia kata berada di kedudukan D. So A tu boleh pusing ke B, okey, 1, ke C 2, ke D 3. So 3 kali boleh pusing. So 3 dia adalah 3 peringkat ya. Dia suruh guna kertas surit, tapi saya rasa logik pun boleh. Pusing saja dia. A pusing kali pertama sampai B, tu 1. Pusing sampai C lagi, 2. Pusing sampai D, 3. Tak payah guna kertas surit kan. So jom cuba 11.6. 1 antara objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. A boleh lah kan. Berapa kali boleh pusing tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pusingan dia patah balik tempat asal. B, kalau diambil kira ada mata dan mulut tu, tak boleh. Tak ada tak ada simetri putaran. C memanglah tak ada. Langsung bentuk dia macam tu, nak pusing macam mana? Dia kena pusing tu kat tengah-tengah dia punya objek tu sendiri ya. Kalau kata pusing dia dekat dia punya tajam tu, tak boleh lah. Apa tak kira lah pula. D, pusing tengah-tengah, kita akan dapati ada simetri putaran ke? Ada. Ya? Kita pusing balik patah tempat asal. Tapi sekali je lah. 2. Tentukan peringkat simetri putaran bagi objek berikut. Untuk A, ada tak? 1 je lah. Kita pusing balik tempat asal ya. Kalau B tadi kau ikut kira 1, dia tempat asal. Yang kita nak kata bila simetri putaran, tadi dia ada takrifkan sekejap. Tak dikira sebenarnya ya. Kalau dia balik tempat asal macam D. So untuk 1 dia A sahaja. B, C, D tak ada sebab tempat pusing dekat tengah-tengah dia. Okey, 2A pun tak boleh. Peringkat simetri dia tak ada, kosong. B kita boleh pusing 2 kali. Boleh kat 1 kat atas, turun 1 kat bawah pula kan. C boleh 4 kali. Lukis paksi simetri dia you know. D tak boleh, tak ada. Okey, 3. Objek simetri berikut diputarkan pada suatu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran jika kedudukan A berada di kedudukan C. A tu pusing, pergi B pertama, pergi C kedua.
Yang kedua, kedudukan B setelah kedudukan B berada di kedudukan C. Kedudukan B berada di kedudukan D. So, daripada B tu dia pergi C kali pertama, D kali kedua. Sama je. 1 dengan 2. 3, kedudukan C berada di kedudukan B. That means dia kena dia adalah C pergi B sama ada kalau ikut arah jam dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ke 5. Kalau dia ikut lawan arah jam dia cuma sekali je, kali pertama Okey, dan 4, objek tersebut terletak pada satah kacis. Nyatakan koordinat bagi P di bawah simetri putaran peringkat ketiga. Okey, P 3 kali, mula dia pergi ke bawah sekali, kemudian kedua, kemudian ketiga. So koordinatnya adalah 28 Okey, so you can try menjana kecemerlangan. Okey, kita nak buat orally. Sebab banyak pun tak homework awak kena buat. Okey, kita buat mana boleh orally, kita buat orally lah. Lain nak buat sebagai homework. Kemudian kita akan masuk bab 12 pada the next class. Menjana kecemerlangan nombor 1, rajah sebelah menunjukkan bentuk poligon A yang belah kiri tu dipetakan kepada poligon A dash di bawah suatu pantulan. Nampak pun tahu pantulan kan? Kena pasti padanan titik imej bagi titik P. Bermaksud P imejnya adalah F. Objek bagi titik G. So G asalnya adalah U. Betul? Antara rajah berikut yang tak payah kira sebenarnya bab ni. Kena banyak imagine lah. Tapi tak semua orang boleh senang imagine. Orang senang imagine dia boleh melukis. Dia boleh bayangkan, dia lukis kan. Seorang tak boleh. 2. Antara rajah berikut yang manakah translasi dan nyatakan sebabnya. So A, translasi tak? Ya, sebab dia adalah bergerak ke dia adalah braket tinggi, atas adalah 1, 2, 3, 4. 4, bawah dia adalah 1, 2, 3. 4, 3 adakah B translasi? Tak, ini pantulan kan. C, adakah ini translasi? Yes. Dia turun Dia turun. So kita dapati translasi dia braket tinggi, kosong sebab tak gerak ke kiri kanan. Turun bawah adalah 2. Kosong 2. Lukis imej bagi objek A di bawah translasi yang diberikan. This one you have to do yourself. Elok praktis buat Kemudian muka surat 238. Kita lihat jika titik K negatif 2 ialah objek. So tu objek dah. Ingat tak formula dia? O plus T equals to I. Tai O objek tambah translasi jadi image Kita pasti image di bawah vektor translasi berikut. So kalau A tu tengok pun boleh jawab kalau faham. Sebab kalau itu objek, kemudian dia bagi translasi, nak dapat image, sebab dia minta image, tambah aja. So kita akan dapat koordinat baru untuk K adalah negatif 2, kosong. Tambah kan? Negatif 2 tambah kosong. Negatif 2. Negatif 2 tambah 2, 4. Negatif 2 tambah 2, kosong. So jawapannya adalah negatif 2, kosong. Kalau B, 1, koordinat K dash adalah 1, negatif 3. Tambah je. Saya boleh conggak tapi awak kadang-kadang kata tulis pun nampak. Tapi saya tunjuklah 1 tu kau tak ingat. Objek adalah K. Objek K adalah koordinat dia negatif 2, negatif 2. Kalau nak A saya bagi jawapan, B bagi jawapan, saya buat C. So C translasi negatif 5, 4. Kan O plus T equals to I. So ni kita tambahlah. Menjadi jawapannya koordinat balik kan. So negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7. Negatif 2 tambah 4 adalah 2. So dapatlah. Seterusnya buatlah untuk C, D, E, F. Yang 5 image tu kena lukis tu, lukis sendiri. Cuba make sure sama jarak 90 darjah macam A tak ada masalah sangat. Bucu P kepada MN tu, bucu yang tengah atas tu, dapati 3 kotak kanan, 3 kotak. B pun tak ada masalah sangat. You have to practice C tu. D pun tak ada masalah. Cuma sama jarak Kalau C tu ramai yang salah.
Dia akan lukis macam ni tau. Dia lukis macam ni, sini, macam ni, kemudian macam ni, macam ni. Okey, dia pergi kira macam ni, dia akan dapat kat sini. Salah lah. Sini, sini, sini. Macam mana? Something like this lah ya. Okey, salah. Dia kena ke sini ya. Dia kena ke sini. Dia kena ke sini. Something like this. Careful. Okey, so 6, tentukan koordinat image bagi atau objek bagi titik berikut di bawah paksi pantulan diberikan. So C pergi kepada C dash. So kena 90 darjah. Berapa kotak dia nak pergi ke garis paksi pantulan? 1,5 kan? 1,5 ya. C tu 1,5, sebelah sana 1,5 juga. So menjadi -2. Nanti sekejap. Ke sini -25. Kalau D dash pula, okey, senang sambung dengan pembaris. Tengok belah sana sama jarak ya. Saya nak tengok macam tu je. Takut tak tepat, kena guna pembaris. Ke tak saya guna pembaris juga? Tak apalah, boleh cakap jawapan kat belakang. Cuba. Kemudian E saya boleh terus dapat ya. Sebab dia satu kotak dia kena garis tu, dia satu kotak lagi jadi 2 -4 jawapan dia. F berapa kotak ya? 1, 2, satu kotak, 1, sekejap ya, 1, 2, 1, 2, 3 ya. No. 1, 2, 1, 2. So adalah 3, 1. Kalau saya careless tak tahulah, sebab saya tengok macam tu je, tak guna alat. The best is guna pembaris. Okey, tentukan koordinat image atau objek bagi titik berikut di bawah satu putaran diberikan. Ingat tak saya ni putaran? Ambil bucu pembaris pada 90, tunjuk dekat dia punya pusat. Then you get the answer. Kalau untuk K senang lah. Sebab apa? Pusat dia adalah 0, 0. M dash pun senang. Pusat dia 0, 0. Ya. Okey, so 8 yang manakah mempunyai simetri putaran? A ada berapa? Ada 4. B tak terkira. Pusing banyak kali pun. Okey, C tak ada. D ada 4. Okey, suka lukis image 91. Nyatakan koordinat image bagi titik W di bawah pantulan yang sama. Ni pantulan. Tak apa, cubalah ya. Putaran ni nombor 10 A, B, C, D ni. Ini kena buat apa? Dia akan lukis buat 90 darjah ya. Sambung dia punya bucu ke bucu yang memang tempat baru tu, buat pembagi dua sama serenjang. Okey, page 240. Okey, yang kita baru belajar tadi, putaran dalam rajah sebelah ABCD ialah sebuah segi empat sama. Nyatakan image bagi segitiga OAB yang atas sebelah kanan tu di bawah putaran yang berikut. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada O. Ikut arah jam pada O. Tentulah menjadi segitiga BOC kan. Nombor 2, putaran 180 darjah pada titik O. Jadi belakang kan saya kata 180. Okey, dia menjadi segitiga DOC. Nombor 3, putaran 270 lawan arah jam pada titik O. So patut dia jatuh balik DOC 170 BOC. Kalau nak buat dia senang, ikut arah jam 90. Sebab itu lawan arah jam dia kata. Rajah menunjukkan nombor 12 segitiga ABC yang mengalami 3 kali transformasi. Daripada P ditransform ke Q, Q ke R, R ke S. Okey, huraikan transformasi itu. Okey, the first one P adalah apa? A pergi mana objek asal? Objek asal P ya. Pergi Q. Bila P pergi Q, dia adalah apa? Pantulan. Kan? Kemudian kepada R, pada Q nak pergi pada R, dia adalah translasi. R kepada S, dia adalah putaran. Okay, so you can try and do yourself semua-semua ya. Saya habiskan
Sebab ada page 241 je lagi. So you try to do back from page berapa tadi. Sebab ini macam banyak, tapi tak banyak sangat. Dia banyak lukisan. 2, 3, 7 tu logik pun saya dah bagi jawapan pukul setengah tu. But you try yourself again. In fact, you can do from 236 sampai 241. Cuba buat. Jawapan ada kat belakang. Then you know you understand or not. Okay, so next class insyaAllah kita habis dah bab 11. Next class insyaAllah kita buat bab 12 which is statistics. Sukatan kecenderungan memusat. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Tahniah kerana berusaha untuk belajar. InsyaAllah berjaya. Saya doakan semua berjaya. Berjaya dunia dan akhirat. Berjaya dunia je tak guna. Kejap di hidup ni. 60 tahun tu dah tua je saya dah kan. Dah tenaga pun tak larat. Mata tak pernah nampak. Telinga dah tak pernah dengar. Tak macam awak yang segar bugar. Say Alhamdulillah. Kalau dah sampai 100 tahun, alah hai. Nak hidup sampai 100 tahun. Cuba tengok orang umur 100 tahun ke 80, 90 dah tak berdaya dah. Orang tua-tua dah, tak boleh buat apa dah. Awak kena bantu untuk nenek awak yang tua-tua tu kan. Dah berharap pada orang. So yang penting kehidupan akhirat. Kejar syurga. Bila kita kejar akhirat, insyaAllah dunia Allah bagi. So kena berusaha lah dulu sebab dunia ladang amal. So as usual, pesanan saya jaga solat 5 kali sehari. Macam mana susah pun subuh tu bangun. Dan kantuk sangat tak apa. Kalau saya suruh tidur balik ngantuk sangat. Dengan syarat tidur awal lah. Kalau tidur lewat memanglah ngantuk sangat. Sebab kalau tidak sifat munafik tu. Munafik yang Allah benci mengaku Islam tapi ada perangai munafik. Ada 4 lagi sifat dia. And then also jaga solat tadi, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kecuali dia suruh buat benda yang maksiat, Allah tak suka, suruh syirik, suruh apa, tak boleh kan. Okey, kemudian hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu dapat tu diberkati. Berpanjanganlah pahala cikgu tu sampai ke akhirat. Awak pun berpanjangan pahala. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forgot to say, jangan lupa infak, boycott dan also doa. Itu je cara kita tolong. Itu semua pahala kita simpan untuk akhirat tau. Jangan rasa tak ada apa-apa pun kesan. Ada. Sebab Allah melihat niat kita. Allah melihat usaha kita. Walaupun kecil usaha kita, cuma berdoa, infak duit dan kemudian kita boycott. Tapi di sisi Allah mungkin besar nilainya kalau ikhlas. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.